Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan pendidikan Islam 3 JAIJ ingin membuat persembahan berkenaan analisis perkembangan pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Setinggi penghargaan diucapkan kepada Encik Daud atas tunjuk ajar yang diberikan dalam kami menyiapkan slide-slide berkenaan tajuk yang berkaitan. Baik, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama Muhammad Naim bin Zulkifli, Wan Amirul Hakim bin Wan Zainuddin iaitu saya, dan Nur Rahim bin Syamsuddin. Baik, yang pertama kita akan melihat berkenaan dengan mukadimah berkenaan pengenalan perkembangan sistem pendidikan. Baik, berdasarkan analisis yang saya dapati, berdasarkan beberapa bacaan yang kami buat, analisis kami dapat simpulkan terbagi kepada dua, iaitu analisis dari sudut kronologi sistem pendidikan di Malaysia dan analisis berdasarkan perbandingan dasar. Analisis lebih kepada perbandingan lah, iaitu perbandingan dari sudut dasar sistem pendidikan daripada sebelum merdeka dan sehingga sekarang. Baik, seterusnya sebelum merdeka. Baik, bercerita tentang sebelum merdeka, ia mengambil ataupun ia mencatatkan tarikh, iaitu tarikh sebelum merdeka iaitu 1400. Kita ambil lingkungan daripada tahun 1400 tahun hingga 1511, tahun yang ke 1511. Dan sewaktu dijajah iaitu pada tahun 1511 sehingga 1557, iaitu 1957 seperti mana kita tahu, tarikh merdeka, tahun merdeka. Dan yang ketiga selepas dijajah, selepas merdeka sehingga sekarang. Baik, kita tengok yang pertama, sebelum dijajah, sistem pendidikan lebih bertumpu pada pendidikan agama dan pendidikan selain agama, iaitu pendidikan tidak formal. Pendidikan agama ni lebih kepada formal. Baik, yang pertama pendidikan agama, ia lebih berpusatkan guru, iaitu guru yang bercakap segalanya, guru yang memberi ilmu, guru yang membuat kajian, semuanya berpaksikan ataupun berpandukan guru sahaja. Di mana tempatnya, iaitu di rumah guru. Okey, yang kedua, kalau tidak di rumah guru, ataupun dia akan diadakan di masjid, surau, madrasah ataupun institusi agama, iaitu pondok. Seperti mana yang kita tahu, kat Malaysia ni pun banyak pondok-pondok. Kalau di Indonesia, dia dipanggil pesantren. Baik, kurikulum yang digunakan ketika pendidikan ketika itu, iaitu kurikulum berdasarkan kurikulum Masjidil Haram, yang terletak di Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Masa zaman dulu, tok-tok guru banyak berguru, banyak bertelugu, lutut bertemu lutut di Mekah, mengambil ilmu dari dada-dada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Mekah. Sebab pada waktu itu kiblat ilmu berada di Mekah, tanah Hijaz. Tapi sekarang dah beralih ke pada tu dululah, cerita dulu. Kalau sekarang dia dah beralih ke Mesir. Okey, baik. Yang kedua, pendidikan lain, pendidikan tidak formal, iaitu pendidikan di istana. Bagaimana kaedah pembelajarannya? Dia berpusatkan guru juga. Tapi kaedah yang digunakan lebih berkesan ataupun lebih menyeronokkan, iaitu bercerita melalui penglipatan. Baik, yang seterusnya kita akan melihat pada fasa sewaktu dijajah, iaitu pada tahun 1511 hingga 1957. Yang mana fasa pertama dimulakan dengan zaman penjajahan Portugis daripada tahun 1511 hingga 1641. Ianya pada zaman ini menggunakan kurikulum pendidikan bahasa dan budaya, lebih menekan kepada budaya Portugis. Okey, baik. Seterusnya, bila Portugis kalah, ditewaskan, digulingkan, masuk pula Belanda ke tanah Melayu. Okey, pada tahun bila? 1641 sehingga 1824, yang menggunakan kurikulum Betawi ataupun Jakarta, lebih menumpukan kurikulum
berkiblatkan Indonesia lah, berdasarkan kurikulum Indonesia, iaitu Jakarta Betawi. Okey, baik. Contoh bahasa Betawi yang sempat saya buat kajian ataupun sempat saya cari, dablek. Contohnya perkataan dablek, iaitu keras kepala. Itu salah satu contohnya lah. Masuk pula pada fasa yang ketiga, iaitu zaman penjajahan Jepun. Pada tahun 1941 hingga 1945, kurikulum yang digunakan lebih menumpukan nilai dan budaya Jepun. Ianya menekankan ataupun menggunakan slogan kawasan kesemakmuran Asia Timur Raya. Lebih bersifat ketenteraan, tak friendly sangat. Lebih bersifat ketenteraan, lebih kepada sifat keras lah. Bila kita sebut tentera ni, kalau dalam mindsetnya mesti kita tahu bahawa tentera ni kan keras, penuh berdisiplin. Kelebihan dia apa? Okay, kelebihannya perpaduan bangsa dapat dipupuk pada ketika ini. Seterusnya pada zaman penjajahan British pada tahun 1945 hingga 1957, sistem pendidikan yang digunakan ialah sistem pendidikan vernacular. Seperti mana kita tahu, vernacular ini bermaksud setiap bangsa mempunyai sekolahnya yang tersendiri dan mempunyai bahasa ibunda, dan menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. Contohnya bangsa Cina menggunakan bahasa Cina di sekolah mereka sendiri, iaitu mereka ada sekolah khas, sekolah Cina. India ada sekolah India, Melayu ada sekolah Melayu. Berpecah belah setiap bangsa tu, tidak dipupuk ataupun tidak disatukan. Okey, kalau kat sekolah India ada bahasa India, kalau sekolah Melayu guna bahasa Melayu je. So perkembangan bahasa tu hanya berlaku pada perkembangan bahasa ibunda masing-masing sahaja. Okey. Kekurangan pada kurikulum ini, kurang perpaduan kaum, bangsa berpecah belah. Lokasi sekolah juga berbeza. Lokasi sekolah dibina juga berbeza. Contohnya kalau sekolah bangsa India, sekolah mereka dibangunkan di pedalaman ataupun estate pedalaman lah. Kalau Cina di pusat-pusat perlombongan, kerana ramai orang Cina duduk di kawasan perlombongan, lebih kepada aktiviti perlombongan. Kalau orang Melayu sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Okey, kita tengok pada laporan Cheeseman pada 1946. Okey, pada fasa ini berlaku revolusi ataupun perubahan dalam sistem pendidikan, sedikit demi sedikit. Okay, tengok tahun 1946 berlakunya laporan Cheeseman, iaitu yang ditubuhkan oleh seorang yang bernama Mr. Harold Ambrose Robinson Cheeseman, iaitu pengarah pendidikan Malayan Union. Okay, cadangannya apa? Apa yang dia cadangkan dalam laporan ini? Tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak. Ni antaranya lah yang saya sempat ataupun yang saya sempat sebutkan lah, kerana kesuntukan masa. Tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernacular di peringkat sekolah rendah. Maksudnya anak-anak diberikan pendidikan secara percuma. Okay. Kita tengok pada laporan Barnes pula yang digemburkan pada 1950, iaitu satu cadangan berkenaan satu pertubuhan yang bercorak kebangsaan hanya menubuhkan satu corak sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan untuk semua. Sekolah kebangsaan dibuka, bahasa pantainya ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, baik. Macam yang kita tahu, kalau Malaysia sekarang ada sekolah kebangsaan kan. Sebelum adanya sekolah kebangsaan, sistem pendidikan berlaku mengikut sistem vernacular kan, macam saya terangkan tadi. Okey, datangnya laporan Barnes ni, dia umpama dia nak menyatukan, dia nak cadangkan adakan satu sekolah sahaja untuk memupuk perpaduan lah. Contoh maksudnya orang Cina, orang India dan orang Melayu bersekolah di satu sekolah yang sama. Namun apa reaksi penduduk setempat masa tu? Okey, laporan Barnes ni ditolak. Maksudnya ramai yang tak sokong. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya pada tahun 1951,
satu laporan juga diterima, iaitu laporan Fenwu. Cadangannya ialah sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajaran harus mengikut sukatan negara Cina dan bukannya tanah Melayu. Okey, baik. Yang laporan ni lebih tertumpu ataupun lebih memperjuangkan hak-hak orang-orang Cina lah, iaitu mereka nak sukatan kurikulum berdasarkan kurikulum di sekolah-sekolah Cina. Dia dan tak nak kurikulum mengikut kurikulum di tanah Melayu. Dan mereka meminta juga sekolah Cina dikekalkan. Maksudnya mereka menolak sekolah kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan yang seperti mana yang dilaporkan oleh laporan Barnes tadi dululah. Okey, yang seterusnya, pada tahun 1952 satu ordinan pelajaran ditubuhkan. Okey, baik, kita tengok apa cadangan dia. Menubuhkan dua jenis sekolah kebangsaan yang berbeza, iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu dan menjadi wajib, dan sekolah aliran Melayu dengan mata pelajaran Inggeris sebagai bahasa kedua. Mata pelajaran yang digunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa perantara boleh disediakan jika terdapat 15 pelajar atau lebih dalam satu kelas mengikut keperluan masing-masing. Okey, ordinan pelajaran ni lebih kepada menyelesaikan masalah yang bertembung antara laporan Barnes dan antara laporan Fenwu. Dia lebih nak mengharmonikan dua laporan ini. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, bismillah. Saya akan sambung pembatangan rakan saya Wan Amirul Hakim berhubung perkembangan sistem pendidikan Malaysia. Okay, kita akan lihat tentang selepas dijajah 1997 sehinggalah sekarang. Ada beberapa perkara telah berlaku, beberapa laporan telah dibuat. Antaranya adalah Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Aminuddin Baki 1964, Laporan Hussein On 1971, Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971 sehingga 1960 dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Kebanyakan laporan ni mempunyai persamaan, iaitu yang pertama adalah tentang penggunaan bahasa, penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lepas tu menekankan tentang macam mana kanak-kanak perlu diberi peluang untuk bersekolah. Seperti yang terdapat, kalau saya go through satu-satu, seperti yang terdapat dalam Penyata Razak bercerita tentang setiap sekolah perlu mempunyai sukatan pelajaran yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, kan? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semacam saya kata tadi, bahasa, penekanan terhadap bahasa. Dan yang kedua adalah penekanan tentang perpaduan. Macam mana sekolah jenis kebangsaan Cina ke atau sekolah jenis kebangsaan Tamil juga perlu sebenarnya berfokus ke arah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama mereka. Jadi untuk laporan Rahman Talib pun lebih kurang juga perkara yang sama, ada tentang penekanan penggunaan bahasa Melayu, tapi ada pertambahan, iaitu sistem peperiksaan persekolahan yang sama bagi semua, daripada sama ada vernacular maupun sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah menengah kebangsaan. Jadi menggunakan sistem peperiksaan yang sama. Dan yang ketiga, bila kita sebut tentang akta pelajaran, akta ni sebenarnya akta pelajaran ataupun akta pendidikan, akta ni sebenarnya datangnya daripada laporan Ahmad Talib itu sendiri. Dan setelah laporan Ahmad Talib dibentangkan dekat Parlimen dan diluluskan, jadi apa yang telah dibentangkan itu telah dijadikan akta pendidikan. Laporan Aminuddin Baki. Laporan Aminuddin Baki ni sebenarnya adalah laporan yang menekankan tentang umur akhir bagi seorang bersekolah, iaitu pada ketika itu kerajaan telah menetapkan sijil berhenti sekolah perlu dikeluarkan, atau umur berhenti sekolah perlu dinaikkan pada umur 15 tahun. Jadi nak tak nak, sekolah perlu wujudkan sekolah-sekolah yang berkaitan, iaitu selepas sekolah rendah, sekolah perlu mewujudkan sesi persekolahan selama 3 tahun, iaitu di peringkat sekolah menengah sehingga ke tingkatan 3. Jadi perlu menyediakan pelajar menjawab jawatan sesuai. Jadi untuk laporan Aminuddin Baki ni dia lebih kepada untuk persediaan
pelajar selepas tamatnya sesi persekolahan. Yang ketiga, laporan tulisan oral pun bercerita tentang kanak-kanak juga. Kanak-kanak ni perlu diberi penekanan. Kanak-kanak yang boleh bersekolah yang perlu diberi penekanan supaya mereka tidak keciciran. Dan pegang sama bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, bahasa Inggeris dipelihara dan sebagainya. Okey, untuk dasar ekonomi baru kita boleh lihat juga bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, penggunaan bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina sebagai bahasa yang ketiga, menggunakan jurang pembesaan dan lain-lain. Okey, kita akan lihat tentang pelan pembangunan pendidikan negara. Tapi sebelum kita lihat kepada pelan pembangunan pendidikan negara, kita akan lihat dulu kepada analisis dasar pendidikan negara. Kita boleh lihat di sini ada dasar percadaan perintah, berubah kepada dasar memperkasa pendidikan kebangsaan, berubah kepada dasar memperkasa perpaduan kaum, kemudian dinaik taraf kepada dasar memperkasa pendidikan bertaraf dunia, berubah kepada dasar menunjukkan keseimbangan dan akhirnya wujudlah pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga tahun 2025. Secara ringkas, kita akan lihat tentang pelan pembangunan Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Secara ringkasnya, dalam pelan pembangunan ada 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang kita boleh katakan sebenarnya aspirasi kita nak bagi peluang kepada semua kanak-kanak untuk boleh bersekolah. Yang pertama, kita tulis akses 100% merentas semua peringkat pendidikan. Semua orang berhak untuk dapat pendidikan. Yang kedua ada kualiti negara. Kita nak tingkatkan kualiti negara ke arah yang lebih baik, kan. Yang ketiga, equity 50% pengurangan. Maksudnya kalau dulu kita boleh nampak mungkin ada pelajar yang telah belajar pandai, ada pelajar yang kurang pandai, tapi sekarang kita nak kekalkan di mana jurang antara pelajar dan kurang pandai itu berkurang. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman. Dekat sini tengok, kan, setiap bangsa, setiap budaya, setiap kaum tu ada budaya dia. Jadi kita nak pastikan kita boleh berkongsi satu nilai yang sama, mungkin dari segi nilai murni, dari segi akhlak dan sebagainya. Dan supaya bermula daripada peringkat kanak-kanak tu, kita dah mula menghargai kepelbagaian. Okey, yang kelima adalah kecekapan sistem yang memaksimumkan. Kat sini sebenarnya dia boleh katakan setiap perkara yang dilakukan mesti ada program dia, mesti ada sistem dia. Jadi untuk memastikan semua benda tu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita boleh lihat melalui keberhasilan murid yang telah diwujudkan. Okey, 6 aspirasi murid pula adalah tentang pengetahuan murid itu sendiri, kemahiran berfikir, daya kreatif, daya kritis, kemahiran memimpin, macam mana seorang murid itu boleh memimpin sesebuah organisasi walaupun di dalam kelas, kemahiran di bahasa, macam mana seorang murid itu mampu untuk bercakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa tambahan, beretika dan beragama. Ini sebenarnya lebih kepada pendekatan nilai, moral, menjadi hamba, kalau Muslim jadi hamba Allah yang baik, ataupun yang bukan Islam pula mungkin menjadi penganut agama yang baik. Nombor 6, identiti kebangsaan. Yang ni paling penting sebab dan untuk meningkatkan atau menaik tahap sebuah negara menjadi sebuah negara yang kata budaya bangsa, semua orang, semua kaum perlu bersatu padu untuk menjaga negara kita. Okey, seterusnya, ini adalah ringkasan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama menumpu kepada usaha memperbaiki sistem. Biasalah, bila satu-satu perkara tu kita nak kukuhkan, kita kena baiki dulu sistem sedia ada. Jadi kita dengan memberi sokongan kepada guru dan bertumpuan kepada kemahiran asas. Macam saya kata, untuk kurang sesuatu, kita perlu baiki dulu apa yang ada. Gelombang kedua, kita kena mempercepatkan penambahbaikan sistem tu sendiri. Dan yang ketiga, inilah gelombang di mana kita terus menuju ke keseimbangan, menerusi operasi yang lebih fleksibel. Dan kita dah baiki, kita dah mempercepat penambahbaikan. Sekarang ni adalah waktu untuk kita menuju ke kecemerlangan.
Jadi, ada 11 ajakan utama dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Yang pertama, menjadikan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualitas antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient ni fasih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai, apa-apa jua nilai-nilai kebaikan. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan rakyat Malaysia. Transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Keguruan bukan sekadar itulah pekerjaan tak akhir dah tak dibayar, tak. Tapi sebagai seorang guru, saya rasa biarlah profession keguruan tu adalah berdasarkan minat, berdasarkan nak sangat jadi seorang guru untuk mendidik anak bangsa. Dan yang kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kalau kita boleh tengok dari segi guru besar ataupun pengetua. So dari semua kita nampak kalau guru besar tu mungkin seorang yang kurang arif dan lebih-lebih dalam sebuah negara yang menuju atau menggunakan sistem PEK 21. Jadi bila guru besar kurang ada berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, itu akan sedikit sebanyak memberi kesan yang kurang baik kepada sistem pendidikan tersebut. Yang keenam, mengupayakan JPN, PPD. Yang ni pun kita boleh tahu JPN, PPD, PPID maupun sekolah kerana dia suka buat program. Dan dari segi situlah program-program tersebut sebenarnya boleh membantu guru maupun membantu murid untuk meningkatkan tahap pendidikan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT. Macam saya kata tadi, PAK 21. So, kebiasaannya penggunaan ICT, penggunaan teknologi sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran kita. Yang ke-8, transformasi kebolehan dan kepayaan pendidikan. Kalau dulu kita mungkin sampai kita ada, bukan sampai, maksudnya kalau dulu kita ni berpusatkan guru semata-mata, chalk and talk, tapi sekarang kita lebih kepada penggunaan, berpusatkan murid, memberi peluang kepada murid explore, memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan daya pembelajaran mereka sendiri, atau lebih tepat biar murid tu belajar cara belajar. Okey, yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Betul transformasi pengurusan. Okey. Yang ke-8, transformasi kebolehan dan kepayaan penyampaian pendidikan. Okay. Dan tadi saya walaupun dah terangkan, saya nak tambah sikit adalah tentang macam mana zaman sekarang wujudnya pedagogi pembelajaran bermakna. Okey. Yang ke-9, bersama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Di sini kita boleh katakan adalah tentang betapa pentingnya bersatu padu semua pihak, tidak kira bangsa, budaya, usia dan sebagainya. Semua pihak perlu bersatu padu untuk membantu kita punya sistem pendidikan. Nombor 10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Kan bila kita sebut ringgit ni melibatkan duit, dan setiap program yang dianjurkan atau dijalankan adalah menggunakan duit. Jadi kalau kita setakat buat program berhabis 100,000 tapi tidak memberi infak dan tiada perubahan yang berlaku, jadi ini akan jadi sia-sia. Yang ke-9, meningkatkan kedudukan accountability awam. Okay, kat sini juga setiap program yang dilakukan perlulah ada laporan, dan dalam laporan tu perlulah jujur untuk memastikan setiap program yang dirancang untuk dilakukan di masa mendatang berkualiti atau ditambah kualitinya. Jadi kita akan lihat sikit hubungan perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Tapi untuk ni saya akan serahkan kepada sahabat saya, Naim. Terima kasih. Okey, seterusnya berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita tahu falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah satu usaha berterusan di mana dia ingin memperkembangkan potensi individu. Okey, nak melahirkan individu yang seimbang dari segi harmonis, intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey. Jadi tujuan falsafah pendidikan kebangsaan adalah nak melahirkan insan bukan saja pandai dari segi akademik, tapi juga mahir dari pelbagai aspek. Okey, seperti yang semua sedia maklumlah tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Seterusnya, perhubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey, apa kaitan antara perkembangan sistem pendidikan Malaysia ni dengan falsafah pendidikan yang ada?
Okey, yang pertama dia kata adalah pendidikan adalah satu usaha berterusan. Kita tahu pendidikan ni akan berlanjutan sampailah ke bila-bila. Daripada kita mula lahir sampailah kita akhir hayat. Okey, pendidikan tu akan berterusan. Selagi mana kita mampu, selagi mana kita nak untuk belajar, maka itulah dinamakan proses pendidikan. Okey, ada 3 peringkat, iaitu peringkat awal iaitu dari segi kanak-kanak, kemudian masuk kepada peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dan yang ketiga adalah peringkat lepas sekolah. Okey, iaitu di fasa universiti lah. Okey, kemudian memperkembangkan lagi potensi diri. Okey, dia kata potensi individu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, dia nak memperkembangkan, macam saya kata, dia bukanlah sekadar pendidikan, dia bukanlah sekadar nak budak tu pandai dari akademik, tapi berkembang dari segi jasmaninya, okey, emosinya, rohani dan intelek. Okey, antara kepentingan pendidikan, selain budak tu pandai dari akademik, dia pun mahir, contohnya dari segi sukannya, dari segi agamanya, dari segi pengetahuan daripada luar buku teks dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga, perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu. Okey, berpaksikan prinsip ketuhanan, kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Okey, pandai macam mana pun seseorang tu mestilah berjalurkan ataupun sesuai dengan arus, iaitu kembali kepada Tuhannya. Okey, seterusnya insan yang seimbang dan harmonis. Okey, manusia akan lebih sejahtera. Okey, manusia sejahtera, pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh. Okey, bukanlah hanya menguasai dari segi luaran, bahkan dalaman diri seseorang pun perlulah dikuasainya. Okey, barulah seimbang dari segi akademik pandainya dan juga akhlaknya. Kemudian yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap individu perlu yakin kewujudan Tuhan. Setiap individu wajib mentaati Tuhan. Okey, dengan sesuai dengan perkembangan pendidikan kita, dengan falsafah pendidikan akan mengajar seseorang tu tentang kepercayaan kepada Tuhan. Okey, supaya dia mengenal Tuhannya. Supaya dia percaya bahawa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah daripada Pencipta yang Maha Esa. Okey, seterusnya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Okey, konsep pendidikan sepanjang hayat perlu menjadi amalan dan pegangan. Okey, jadi falsafah ataupun perkembangan sistem pendidikan kita ni sesuai dengan target dia adalah nak rakyat Malaysia ni berpengetahuan. Okey, maknanya pendidikan sepanjang hayat tu perlulah dia nak terapkan dalam diri rakyat Malaysia ni. Belajar tu bukanlah sekadar habis sekolah, habis universiti, tak. Okey, bermakna sampai bila-bila pun kita tetap kena belajar. Sama ada belajar secara formal ataupun tak formal. Kemudian rakyat Malaysia berakhlak mulia. Okey, rakyat Malaysia perlu menguasai nilai-nilai murni. Bila dah banyak belajar, bila dah banyak pengetahuan, insya-Allah akan membina rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Okey, seterusnya rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Okey, pendidikan bertanggungjawab melahirkan insan yang lebih bertanggungjawab. Okey, sebagai contoh pemimpin, kita tak bolehlah nak angkat pemimpin yang tidak berpengetahuan, okey, tidak berpendidikan tinggi. Okey, kerana mungkin dia tak tahu untuk menjalankan tanggungjawab yang akan dia pikul. Okey, kemudian rakyat Malaysia yang berketerampilan, dan yang terakhir adalah rakyat berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Okey, seseorang perlu berfikiran terbuka dengan jiwa yang tenang. Keyakinan diri yang tinggi diperlukan bagi menghadapi cabaran dalam kehidupan. Okey, seterusnya, perhubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey, jadi apa kaitan perkembangan sistem pendidikan kita dengan falsafah? Okey, dia kata ini antara rujukan-rujukan lah. Okey, menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 1988. Okey, dia ambil daripada pernyataan Razak, laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran dan sebagainya. Okey, dia kata falsafah pendidikan tidak digubal untuk memenuhi kepuasan hati individu, tetapi untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Okey, sistem pendidikan kita ni dibina atas keperluan rakyat Malaysia. Okey, kita tak sama dengan pendidikan di luar. Okey, negara lainlah dia punya perkembangan pendidikan. Tak dinafikan memang negara-negara luar jauh lebih maju sistem pendidikannya, tapi sistem pendidikan kita pun tak lebih kurang kalahnya. Okey, sesuailah dengan keadaan ataupun keperluan rakyat Malaysia. Okey, sebagai rumusan, dia kata falsafah pendidikan digubal atas kesedaran bahawa Malaysia amat memerlukan matlamat yang benar dan tepat dalam sistem serta rancangan pendidikannya. Okey, kemudian falsafah pendidikan negara, iaitu wujud selepas merdeka,
berpaksikan perpaduan di antara semua kaum, melahirkan rakyat Malaysia yang harus berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Okey. Jadi falsafah pendidikan negara ni tujuannya adalah berpaksikan kepada satu perpaduan. Kita hidup dalam masyarakat majmuk berbilang kaum. Jadi pendidikan Malaysia ni digubal sesuai dia nak terapkan sifat perpaduan. Kerana kalau tak ada perpaduan dalam sesuatu negara, kemungkinan akan mundurlah negara itu. Okay, sebab itulah antara prinsip yang diguna pakai dalam menggubal falsafah pendidikan negara adalah perpaduan. Kemudian falsafah pendidikan dimurnikan dengan perkembangan semasa hingga dijenamakan semula menjadi falsafah pendidikan kebangsaan. Okay? Jadi falsafah pendidikan negara diubah sesuai dengan keadaan semasa, sesuai dengan perkembangan zaman dan akhirnya menjadilah nama falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana falsafah yang lebih berkembang dan lebih baik daripada yang sebelum ni. Dan secara konklusi, kesimpulannya, pembentukan falsafah pendidikan iaitu perkembangan sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan potensi murid. Okay, jadi semua ni berkait rapat. Okay, dikaji, berkait rapat, barulah dijadikan satu falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, dikaji tentang pembentukan falsafah pendidikan, betul dikaji juga tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, dan dia lihat juga kepada perkembangan potensi murid. Mungkin kalau zaman dahulu muridnya belajar secara pasif, ataupun berpusatkan guru, sekarang tidak lagi, yang mana lebih maju, lebih kepada kemajuan teknologi, keperluan-keperluan bahan yang mudah diakses, maka sistem pendidikan pun perlulah digubal, perlulah diubah sesuai dengan kemajuan semasa. Okey, sekian, terima kasih. Itulah sahaja daripada kumpulan kami tentang pembentangan tajuk Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Okey.